Menurut laporan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, sejak 2018, sejumlah 39 ahli Parlimen telah pun melompat parti dan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik hingga membawa kepada 3 kali pertukaran Perdana Menteri dalam tempoh kurang dari 5 tahun. Rintitan itu, sebuah rang undang-undang RUU anti lompat parti telah pun dicadangkan bagi membendung perihal ini daripada terus berulang sekaligus demi menghormati pengundi yang telah pun memilih wakil rakyat bersandarkan tiket parti yang ditandinginya. Peristiwa jumlah kerusi yang seimbang bagi pihak kerajaan dan juga pembangkang selepas pilihan raya umum ke-14 sama ada di Parlimen maupun Dewan Undangan Negeri telah membawa beberapa siri krisis politik hingga pertukaran kerajaan berlaku di Kedah, Sabah, Melaka dan juga Johor. Maka 11 April yang lalu, suatu sidang Dewan Rakyat khas telah pun dilaksanakan bagi membentang suatu pindaan terhadap peruntukan undang-undang bagi membolehkan RUU ini digubal dan memberi kesan. Namun persoalannya, sejauh manakah akta yang bakal digubal ini boleh membawa kepada makna kestabilan politik? Juga, sejauh mana akta ini nanti boleh membentuk kepada kematangan demokrasi atau akhirnya yang dibentuk itu adalah hanya demokrasi terpilih? Dan bagaimana akta ini boleh mengobjektifkan definisi lompat parti secara inklusif dan holistik tanpa bersifat prejudis? Anda bersama saya Dina Shah Salim. Tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rang undang-undang anti lompat parti kematangan demokrasi ataupun demokrasi terpilih. 3 orang panel sudah pun bersedia bersama dengan saya di studio ketika ini. Saya perkenalkan dulu iaitu Profesor Wong Chin Huat, merupakan ahli sains politik Sunway University. Juga di sebelahnya iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Fatty Yusof, pensyarah undang-undang dan juga polisi Universiti Teknologi Malaysia UTM. Dan secara dalam talian kita bersama dengan saudara Julfitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi Reform. Assalamualaikum dan selamat datang kepada ketiga-tiganya. Terima kasih sudi bersama dengan analisis untuk petang ini. Saya kira ini satu topik yang cukup hangat diperkatakan melihatkan kepada apa yang berlaku sepanjang minggu ini, khususnya bila mana ada sidang Dewan Rakyat secara khas dilakukan bagi membentangkan satu pindaan Perlembagaan Persekutuan yang ada kaitannya dengan rang undang-undang yang bakal dibentuk tidak lama lagi. Dan permulaan ini saya nak bertanya dahulu kepada Dr. Muhammad Fatty. Dr. Muhammad Fatty, kalau saya lihat kembali pada awal pada hari Isnin lepas, rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 telah pun dibentangkan. Dan akhirnya diharapkan akan ada pembentangan rang undang-undang anti lompat parti, tapi tidak dilakukan dan membawa kepada satu bentuk jawatankuasa telah pun dibentuk bagi meneliti tentang perkara ini. Di awal ini saya nak memahami dahulu tentang ketekatan yang diangkat oleh ahli-ahli parlimen ini untuk membawa rang undang-undang. Kalau saya lihat kembali secara sejarah ataupun timelapse-nya itu sepatutnya juga dilakukan lebih awal lagi berbanding dengan perkara-perkara lain, kerana itu telah pun termeterai dalam MOU persamaan politik itu. Tetapi sehingga sekarang saya boleh kira tidak ada lagi apa-apa yang baharu telah pun dilakukan, melainkan pindaan yang baru nak dibuat dalam Perlembagaan Persekutuan. Permulaan ini bagaimana melihat kepada situasi ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara Dini, rakan saya Profesor Wong dan juga Tuan Julfitri. Pertamanya, isu ini memang menjadi isu yang hangat diperbincangkanlah. Dan desakan untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti ini sebenarnya dah wujud sejak lama, terutamanya selepas daripada peristiwa pertukaran kerajaan pada tahun 2020 yang melibatkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap ahli-ahli politik yang boleh bertukar sokongan dalam tempoh yang sekejap. Dan desakan itu berterusan sehinggalah membawa kepada pertukaran sekali lagi, dan selepas pertukaran itu mewujudkan MOU, dan di dalam MOU itu seperti yang disebut oleh saudara Dini tadi, antaranya adalah untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti ini. Tetapi saya suka untuk menarik perhatian sebelum kita pergi lebih lanjut, persoalan yang penting untuk kita tanya, kenapa kita perlukan undang-undang anti lompat parti ini, dan juga adakah dia menepati konsep demokrasi atau tidak? Ya, betul. Yang pertamanya mungkin kita boleh lihat dari sudut mandat yang diberikan oleh rakyat.
kita tahu atas kertas undi yang kita pangkah itu ada nama calon dan juga ada parti, lambang, logo parti itu. Dan kalau calon itu bebas, apa-apa logo yang dipilih oleh mereka lah. Di dalam konsep pilihan raya yang diamalkan dalam negara kita, sistem kita berteraskan kepada pilihan calon. Maksudnya sistem pilihan raya yang terdapat di dalam perlembagaan dan juga di dalam undang-undang pilihan raya kita berteraskan choice of candidate. Maksudnya undang-undang mentafsirkan undi yang kita berikan itu adalah undi kepada individu. Betul. Yang menang di dalam pilihan raya itu, bukannya undi kepada parti. Dan parti itu hanyalah lambang atau logo yang dipakai sewaktu pilihan raya. Sebab itulah kalau calon itu nak menggunakan lambang parti, dia perlu ada surat daripada parti yang diwakili. Maksudnya prinsip yang digunakan dalam pilihan raya kita berbeza dengan hasrat rakyat. Saya percaya kebanyakan rakyat apabila memangkah, sebahagian besarnya memilih kerana parti. Faktor parti itu lebih besar daripada faktor calon. Itu yang berlaku sekarang. Mungkin dahulu tidak, tetapi sekarang itu yang berlaku. Oleh demikian, apabila berlaku pertukaran parti atau disebut sebagai floor crossing ataupun lompat parti ini, rakyat rasa tidak puas hati, menyebabkan rakyat memilih untuk meminta supaya dikenakan tindakan ke atas ahli-ahli politik ini. Itu yang pertama, kerana soal mandat. Yang kedua, kalau kita lihat ianya timbul juga berkait rapat dengan soal kestabilan politik. Apabila selepas daripada pilihan raya PRU yang lepas 2 kali pertukaran Perdana Menteri, 2 kali pertukaran kerajaan, ini merupakan satu perkara yang boleh menjejaskan kestabilan negara dan juga kestabilan ekonomi dan keyakinan antarabangsa terhadap sistem politik negara kita. Sebab itulah bila berlaku demikian, desakan itu semakin kuat untuk mengadakan undang-undang menyekat floor crossing ataupun bertukar sokongan ini. Yang ketiga, aspek dari sudut politik itu sendiri untuk melahirkan ahli politik yang berintegriti. Kerana seorang yang bertanding atas tiket parti, sebenarnya dia adalah satu bentuk perjanjian untuk setia dengan parti itu. Dia diberi kepercayaan oleh parti untuk bertanding. Dan penyokong-penyokong parti memberi sokongan, bekerja dengan begitu rajin untuk memenangkan calon. Tiba-tiba calon yang menang itu bertukar parti. Kita boleh bayangkan kekecewaan rakan-rakan ahli politik, rakan-rakan dalam parti itu dan juga penyokong-penyokong yang bekerja kuat. Ini merupakan soal moral politik, kesetiaan dan juga kepercayaan, trust yang diberikan. Dan yang akhir sekali, saya juga melihat dari sudut perspektif, kalau kita tengok apabila berlaku lompat parti ini, aspek risiko berlakunya rasuah dan juga salah guna kuasa. Kerana kita tahu mereka yang lompat parti itu mesti mengharapkan sesuatu. Walaupun kita tak nafikan mungkin ada yang bercakap soal dasar, soal prinsip. Tetapi prinsip itu satu yang subjektif. Prinsip satu parti berbeza dengan parti lain. Masing-masing boleh bercakap soal prinsip. Tetapi apa yang didapat apabila bertukar sokongan itu persoalan yang melibatkan integriti. Adakah ahli politik mengutamakan diri mereka berbanding rakyat, berbanding pengundi-pengundi mereka? Ini satu persoalan besar yang mana sebahagian besar negara-negara Commonwealth, boleh kita katakan 23 daripada 40 negara Commonwealth mempunyai peraturan menyekat lompat parti ini melalui undang-undang demikian. Cumanya seperti yang disebut oleh saudara Dini tadi, dalam usaha untuk kita mengekang amalan lompat parti ini, sebenarnya tindakan perlu dilakukan melalui pindaan perlembagaan. Bukannya melalui akta, kerana ia melibatkan soal jawatan seorang ahli parlimen. Dan jawatan itu diperuntukkan di dalam perlembagaan. Dan kita tidak boleh menghilangkan kedudukannya tanpa melalui perlembagaan juga. Itu asasnya. Prof Wong, disebut seperti tadi, kalau kita melihat bagaimana sistem perundangan kita, pemilihan seorang ahli parlimen itu akhirnya kepada calon itu sendiri. Pemilihan itu dilakukan kepada siapa yang bertanding dan dipilih oleh rakyat berdasarkan kepada siapa yang akan mendapat mandat itu. Maka ia akan berlaku konflik dua keadaan. Pertama berkaitan tentang antara individu dan juga parti. Dan melihat kepada konflik yang bakal timbul bila mana wujudnya undang-undang seperti ini akan dilakukan. Maka dalam konteks demokrasi itu, bila mana dalam keadaan pemilihan dilakukan berasaskan perundangan itu kepada individu, adakah prinsip demokrasi yang matang dapat dilihat terhadap akta yang bakal diwujudkan selepas ini berkaitan anti lompat parti? Pergi gedung beli pelikat. Syukur ada juaran murah. Wacana membawa berkat. Bertua dijemput
TV Al Hijrah. Terima kasih menjemput saya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kembali kepada soalan kita. Ya, kita menghadapi keadaan di mana sama ada mendapat, apabila kita membuang undi kita mungkin melambangi 3. Pertama, calon, individu yang kita sokong. Kedua, parti. Ketiga, gabungan. Ini yang menyebabkan keadaan begitu rumit. Sekarang kalau kita lihat kepada isu definisi yang diperdebatkan, yang dikatakan mengapa kita tak dapat buat undang-undang ini, sebenarnya dia agak jelas. Yang pertama adalah berkaitan dengan sama ada mereka yang secara sukarela meninggalkan parti. Kedua, mereka yang dipecat oleh parti. Ketiga, calon wakil rakyat bebas yang masuk parti. Dan yang keempat yang tak sentuh di sini adalah dan tidak termasuk dalam undang-undang yang dibincangkan ialah apabila parti lompat gabungan. Yang kelima, kalau kita lihat contoh di India dan New Zealand, mereka akan juga merangkumi wakil rakyat yang bertindak bertentangan dengan arahan parti, yang mengingkari parti. Jadi ini yang menjadikan soalan kembali pada sama ada dia demokrasi atau tidak, kita kena lihat apa yang kita perlu. Dan apa yang kita, seperti yang dibincangkan oleh Profesor Fatih tadi, yang kita nakkan mandat rakyat itu dihormati. Pada masa yang sama juga kita nakkan kestabilan politik. Dan juga kita tidak harus lupa bahawa apabila parti, kalau katakan parti itu berpecah atas isu prinsip perkara besar, maka kita sebenarnya juga perlukan flexibility, keanjalan untuk parti terus berubah. Jadi apa yang kita nak masukkan kembali kepada apakah mekanisme. Jadi kita ada 2 mekanisme yang utama dalam perbincangan kita. Yang pertama, undang-undang anti lompatan yang tradisional, maksudnya untuk yang seperti dalam undang-undang kita, untuk tiga keadaan itu, keluar parti, dipecat parti, bebas masuk parti, kerusi akan dikosongkan secara automatik. Jadi masalahnya di mana? Yang utamanya adalah mereka yang masuk parti, yang dipecat parti. Kalau apa kata wakil rakyat itu sebenarnya yang disokong oleh parti, oleh rakyat, tetapi partinya yang telah membelakangi rakyat. Itu menjadi masalah. Itu yang dipertikaikan oleh Parti Bersatu dan PAS. Tapi kalau kita tidak masukkan, maka undang-undang anti lompatan ini tidak berkesan. Kerana siapa kalau yang nak membelakangi partinya boleh tetap tinggal dalam parti, menjadi musuh dalam selimut sampai dipecat dan bebas. Jadi ini menghadapi masalah kerana dia secara automatik. Dan pada masa yang sama, parti yang lompat gabungan, kita tak boleh dapat hukumnya. Jadi kalau satu mekanisme yang kedua adalah undang-undang anti lompatan secara pemecatan. Maksudnya pengosongan kerusi itu sekarang tidak automatik, tetapi perlu rakyat untuk menandatangan. Maksudnya perlu ada wujud petition. Yes. Petition perlu dekat. Baik. Saya akan kembali tentang perkara ini selepas ini. Saya nak beralih pula kepada Saudara Julfitri. Saudara Fitri, kalau kita melihat kembali undang-undang anti lompat parti ini, akhirnya dilihat bahawasanya kesetiaan itu perlu kepada parti, tetapi perlu diingat bahawasanya di dalam Perlembagaan Persekutuan meletakkan bahawasanya mana-mana ahli parlimen itu dalam jadual ke-6 membentukkan bahawasanya mana-mana ahli parlimen yang telah pun dilantik, kesetiaan mereka perlulah merujuk kepada pemeliharaan Perlembagaan Persekutuan. Akhirnya nanti manakah krisis yang perlu diangkat, demokrasi terpilih ataupun secara inklusif? Ya, terima kasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan panelis. Sebab itu dalam kita melihat apabila kita membincangkan tentang isu lompatan parti ini, ada beberapa isu yang kita harus santuni dan tangani. Pertamanya adalah hak rakyat apabila mereka memilih seseorang ataupun memilih parti, ataupun kita tidak boleh nafikan bahawa sebagaimana yang Profesor Fatih sebutkan tadi, bahawa dan menurut kajian menunjukkan bahawa memang apabila kita lihat pengundi-pengundi dia memilih
berdasarkan parti, ya, kebanyakannya pada ketika ini. Dalam masa yang sama juga kita melihat hak pengundi-pengundi harus dihormati kerana mereka telah meletakkan kepercayaan dan juga sokongan kepada individu dan parti tersebut. Dalam masa yang sama juga kita berhadapan dengan dilema bahawa persoalan yang besar iaitu kebebasan ataupun artikel 10 perlembagaan yang menyebutkan bahawa kebebasan untuk seseorang individu itu untuk memilih pertubuhan, persatuan parti dan sebagainya. Sebab itu kita melihat di sini adalah sebagaimana yang disebutkan juga oleh Prof Wong bahawa kita memerlukan satu mekanisme. Kita perlukan satu tools untuk menangani isu ini, mengimbangi di antara hak rakyat, kestabilan politik dan juga iaitu yang kita yang sebut bahawa kebebasan untuk mereka berpersatuan. Sebab itu mekanisme yang antara yang disebut oleh pelbagai pihak adalah recall petition. Yang mana recall petition ini diyakini mampu untuk menangani isu-isu seperti lompatan parti ini. Namun apa yang dibahaskan oleh kedua-dua panel bahawa persoalan definisi, batasan, apa elemen-elemen asas yang mendefinisikan lompatan parti tersebut, ini sangat-sangat sukar. Sebagaimana pengalaman saya sebelum ini terlibat dalam jawatan kuasa nasional mengenai pembiayaan politik, yang mana kita bincang tak cukup setahun, hampir lebih 2 tahun kita bincang bagaimana nak mendefinisikan mekanisme dan bagaimana solusi untuk menangani isu ketika itu adalah pembiayaan derma politik. So itu saya simpulkan bahawa kita perlukan satu masa yang sangat mencukupi bagi menangani isu-isu asas tadi yang saya sebutkan bahawa hak pengundi, kemudian kestabilan politik dan juga kebebasan untuk ahli politik itu untuk berpersatuan dan memilih mengikut pilihan dan prinsip mereka. Baik, ini menarik. Disebut tadi bahawasanya perlu ada masa yang mencukupi untuk mendefinisikan dan mencari kata putus berkaitan tentang elemen-elemen yang perlu ada di dalam rang undang-undang ini. Maka saya tertanya-tanya, disebabkan faktor kerana perlu ada masa yang cukup ini, mengapa begitu banyak pihak yang mendesak khususnya daripada ahli politik yang mahukan ia segera untuk diluluskan di Parlimen? Semuanya akan dijawab selepas oleh panel. Jangan ke mana-mana. Analisis kembali selepas ini. Kembali semula dalam analisis, kita masih bercakap soal rang undang-undang anti lompat parti, kematangan demokrasi ataupun demokrasi terpilih. Seperti tadi sebelum rehat disebut oleh ahli panel kita, Sarah Jufitri menyebut bahawasanya bukan mudah untuk kita mencari, memasukkan makna-makna khususnya bagi tentang suatu undang-undang itu. Dalam konteks ini kita bercakap soal anti lompat parti. Bagaimana mendefinisikan lompat parti dan perlu ada masa yang cukup untuk melakukannya. Namun melihatkan kepada dilema yang sedang pun dilalui ketika ini, kebanyakan ahli parti politik sendiri begitu kuat mendesak supaya ianya disegerakan. Maka pandangan saya ingin tanya daripada Profesor Wong dalam hal ini, mendesak suatu akta itu disegerakan dan diluluskan, adakah akhirnya akan mencapai kepada objektif sebuah akta itu diwujudkan? Terima kasih. Kita kena lihat konteks ini. Sebenarnya perdebatan tentang undang-undang anti lompatan sudah bermula lebih 2 tahun selepas langkah Sheraton. Dan kalau kita lihat kembali pada 1992 selepas pilihan raya 1990, kita sudah ada perdebatan lebih awal lagi, episod pertama. Jadi ini bukan perkara baru. Dan mengapa kita perlu laksanakannya? Kerana kalau tanpa undang-undang anti lompatan, sama ada secara automatik ataupun secara recall, rakyat mungkin tak nak keluar mengundi. Apa yang kita lihat di Melaka dan di Johor, parti yang paling besar kalau kita lihat peratusan daripada pengundi, bukannya BN tetapi PAMU, Parti Aku Malas Undi. Ini yang menjadi masalah. Kerana rakyat rasakan segala kesudahan daripada undian itu akan diubah tanpa sebarang mekanisme untuk mereka kuasai semula. Jadi kita perlu ada sesuatu. Dan sebab itu, kerana ada ura-ura bahawa pilihan raya ke-15, umumnya ke-15, akan diadakan dalam tahun ini. Jadi kalau kita tidak segerakan, maka tidak berlaku. Tetapi dalam proses itu, kita tak bolehlah untuk semata-mata segerakannya sampai undang-undang itu tidak bermakna. Jadi bagi saya, sebenarnya kita sudah ada satu rang undang-undang yang sangat teliti yang dibentangkan oleh
Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said, yang untuk recall. Dan caranya sangat senang. Kalau orang lompat parti ataupun parti lompat gabungan, rakyat yang tentukan sama ada nak mengosongkan kerusinya. Kalau lebih berapa peratusan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan petition ini itu? Ini yang dicadangkan. Kalau 40% daripada semua pengundi yang mendaftar ataupun separuh daripada kadar mengundi. Kalau kita ambil Johor sebagai contoh, kali ini 55%. Jadi dia perlukan 27.5% yang menandatangani, dan ini tanda tangan diikuti oleh SPR. Dan bila cukup bilangan tu sampai ambang tu, maka PRK akan dilakukan, dijalankan. Dr. Fatty, kalau melihat kepada strategi ini, sekurang-kurangnya separuh daripada pengundi itu menandatangani petition untuk ada recall election. Tapi kalau saya lihat sendiri dalam PRN pun tak sampai separuh, tak sampai 100% walaupun sekurang-kurangnya 70-80% pun yang turun mengundi. Adakah strategi mekanisme ini boleh dilakukan? Ya, recall election ini salah satu pilihan dan dia sebenarnya bukan untuk isu lompat parti sahaja, tetapi ada isu-isu lain yang juga boleh digunakan. Cumanya dalam isu lompat parti ini saya melihat kita boleh mengambil langkah segera sebenarnya. Dengan tanpa perlu akta pun kita boleh laksanakan dengan meminda perlembagaan. Dan sebenarnya perkara 10 pun tidak perlu dipinda pun. Sebab perkara 10 ini timbul isunya kerana kita mengaitkan dengan kes yang berlaku di Kelantan pada tahun 1992 seperti yang disebut tadi ya. Kes Nordin Saleh lawan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Yang mana kes ini berbeza dengan undang-undang jika sekiranya kita melakukan pindaan perlembagaan. Yang pertamanya, undang-undang itu dilaksanakan di Perlembagaan Negeri Kelantan. Yang mana Perlembagaan Negeri Kelantan itu bila bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, tentunya dia akan terbatal. Betul. Yang keduanya, undang-undang berkenaan menyentuh tentang lompat parti merujuk kepada keahlian parti. Sebenarnya isu lompat parti ini kita tak merujuk kepada keahlian parti sepatutnya, tetapi merujuk kepada simbol yang digunakan sewaktu pilihan raya. Dan simbol yang digunakan ini tidak semestinya seseorang itu ahli parti. Mungkin dia ahli parti lain tetapi menggunakan simbol itu. Dan ini juga dapat menyelesaikan isu yang ditimbulkan tadi soal antara gabungan dan juga parti. Maknanya apabila satu parti itu bertukar kepada gabungan, adakah dia anggap sebagai lompat parti? Betul. Persoalan ini dapat dijawab kalau kita merujuk kepada bagaimana dia menang pilihan raya itu. Kalau dia menang atas tiket, contohnya Pakatan Harapan, menggunakan simbol Pakatan Harapan. Maknanya apabila dia keluar daripada Pakatan Harapan, maka dia dianggap melakukan lompatan, lompat parti. Bukannya keluar daripada PKR. Jika sekiranya seluruh ahli PKR keluar daripada Pakatan Harapan contohnya, bermakna semuanya melakukan lompat parti. Itu maknanya konsep yang digunakan berteraskan kepada simbol yang digunakan di dalam pilihan raya, bukannya berteraskan kepada keahlian parti. Boleh saya tambah? Boleh. Kalau kita lihat PRU yang ke-14, kerana masalah pendaftaran bagi bersatu. Jadi seluruh pakatan rakyat di Semenanjung menggunakan PKR. Jadi saya rasa saya kurang bersetuju dengan mendefinisikan talian afiliasi kepada parti berasaskan surat watika. Saya rasa recall itu lebih bermakna. Yang indah itu bahasa, yang mulia itu praketi. Baik rakyat diberi kuasa daripada pimpinan parti. Kita faham bila mana memberikan kuasa balik kepada rakyat untuk sama ada buat recall election ataupun tidak. Tapi seperti yang di awal tadi saya sebut bahawasanya bagaimana kita mahu menjustifikasikan bahawasanya rakyat yang betul-betul mahukan recall for election. Kerana kalau kita memilih ahli wakil rakyat yang terlibat itu secara menyeluruh dan diberikan ruang secara menyeluruh, tetapi berbeza dengan peratusan bagi mereka yang mahukan recall election ini. Dan saya mahu melihat juga perkara berkaitan tentang pindaan perkara 10 yang telah pun disebut oleh Dr. Fatty sebentar tadi, dan soalan ini saya nak bertanya kepada saudara Jufitri. Saudara Jufitri, atas concern yang telah pun diutarakan sebentar tadi, juga bagaimana disebut oleh Lawyers for Liberty memberi amaran bahawasanya rang undang-undang RUU anti lompat parti ini yang mengatakan bahawasanya usul pindaan Perlembagaan Persekutuan tidak mempunyai sebarang takrifan yang secara kukuh dan jelas dan barangkali boleh disalahgunakan tafsirannya. Dan saya nak merujuk kepada pindaan perkara 10 juga, yang mana dilihat bahawasanya ada kebarangkalian sekiranya suatu kerajaan meminta bagi tempoh masa akan datang, kalau dipinda maka akan terwujudnya akta-akta yang menjadi kawalan di bawah kerajaan memerintah sekiranya diteruskan dengan perkara ini. Bagaimana pandangan anda?
Saya boleh ulang soalan, saya tak berapa dapat dia punya konten tadi. Okey, baik. Kalau kita melihat kembali tentang pindaan yang dilakukan dalam perkara ke-10 Perlembagaan Persekutuan, juga ada beberapa pihak yang melihat bahawasanya pindaan perkara 10 ini tidak perlu pun dilakukan kerana dia melihat bahawasanya ianya akan membuka ruang kepada kerajaan pemerintah selepas ini untuk mewujudkan apa-apa akta yang hanya memberikan kelebihan kepada kerajaan semata-mata, yang mana ia terkait juga dengan parti yang akan memerintah. Maka dalam konteks ini, bagaimana pandangan daripada saudara Julfitri? Ya, saya melihat kalau berdasarkan fahaman soalan saya tersebut bahawa memang artikel 10 ini adalah asas kepada kenegaraan, yang mana artikel 10 ini sangat menjamin kebebasan untuk seseorang individu termasuk ahli politik untuk berpartisipasi dan memilih parti yang beliau yakini. Sebab itu kita lihat bahawa artikel 10 ini sebagai asas. Dan akta ataupun RUU yang hendak digubal ataupun hendak diwujudkan inilah yang bertanggungjawab untuk mendefinisikan, yang bertanggungjawab untuk meregulasikan dan menentukan secara detail berkenaan dengan beberapa kes yang disebutkan oleh ahli-ahli panel sementara tadi. Sebab itu asas perlembagaan ini memang jelas bahawa memang untuk memelihara kebebasan untuk seorang ahli politik itu untuk memilih ataupun menyertai sesuatu persatuan. Tapi tanggungjawab akta ataupun RUU ataupun akta yang dicadangkan inilah yang akan meregulasi untuk mendefinisikan secara detail. Tapi saya nak sebutkan bahawa yang paling penting, asas yang kita nak sebutkan bahawa apa yang juga disebutkan oleh Profesor Fatih adalah yang pentingnya adalah akhirnya adalah kesetiaan politik itu. Kalau pengalaman saya terlibat dalam meregulasi akta pembiayaan politik, akhirnya soal pendidikan itu lebih penting daripada soal undang-undang, walaupun kita masih lagi memerlukan undang-undang untuk mengimbangi soal pendidikan. Yang pertama sekali kita sebutkan tadi bahawa ahli politik itu perlu untuk diberikan pendidikan ataupun rakyat secara keseluruhan perlu diberi pendidikan bahawa kesetiaan kepada prinsip, kesetiaan pada perjuangan itu penting. Dalam masa yang sama, undang-undang perlembagaan dan undang-undang dia melengkapi di antara soal pendidikan dan juga undang-undang tersebut. Baik, kesetiaan kepada parti politik dan juga perjuangan prinsip itu seringkali saya dengar disebut dalam konteks ini dan melihatkan kepada situasi politik sedia ada di negara kita. Soalan ini saya ajukan kepada Profesor Wong berkaitan tentang kesetiaan kepada parti politik itu. Akan ada wujud krisis kepada ahli politik itu ataupun ahli parlimen itu untuk meletakkan yang mana yang lebih tinggi, kesetiaan kepada mereka rakyat yang diwakili ataupun kesetiaan kepada parti yang ditandinginya. Ya, sememangnya itu satu isu yang kita kena lihat. Kalau katakan bukan saja yang terjejas tu kepentingan rakyat, sekiranya parti dan kehendak parti dan kehendak rakyat itu tidak serari. Apa yang menjadi masalah lebih daripada itu adalah parlimen ataupun DUN mungkin menjadi pak turut saja kepada kuasa eksekutif. Kenapa? Kerana kalau katakan kita begitu menegaskan kesetiaan kepada parti politik, maka bila ahli-ahli parlimen ataupun adun-adun mereka mengundi di Dewan, mereka yang daripada parti pemerintah mesti menyokong parti, tak kira apa. Itu yang menjadi masalah. Kerana apa yang kita perlu, yang disiplin yang perlu sebenarnya terhad kepada ahli pentadbiran, iaitu menteri, timbalan menteri ataupun exco. Government backbencher itu sebenarnya seharusnya ada ruang untuk mereka tidak bersetuju. Dan yang ini menjadi masalah kalau kita terlalu menekankan kepada kesetiaan kepada rakyat, kepada parti. Apa yang lebih penting adalah apabila rakyat menyokong sesebuah parti, tetapi wakil rakyat yang menjadi perantara membelakangi parti itu, maka rakyat mesti diberi kuasa untuk menarik balik mandat. Itu yang penting. Baik, dalam krisis ini saya jelas tentang perkara ini, tetapi ada beberapa soalan asas lain yang perlu dilihat juga. Kerana kalau kita lihat kembali seperti disebut tadi, kesetiaan kepada rakyat itu lebih penting akhirnya kalau kita lihat, tetapi melihat kepada rang undang-undang ini sendiri juga, ianya JIS itu tidak lain tidak bukan kesetiaan kepada partinya. Bagi dalam konflik daripada konflik ini sendiri, bagaimana Dr. Fatih melihat yang perlu diambil oleh undang-undang yang bakal dibentuk ini bagi mengimbangkan kedua-dua perkara ini? Ya.
Pertamanya istilah kesetiaan parti ini bukan sekadar merujuk kepada parti. Saya lebih suka guna perkataan kesetiaan politik. Sebab dia merujuk kepada kesetiaan seseorang yang diberi kepercayaan sama ada oleh parti dan juga oleh rakyat. Sebab tu dalam konteks nama undang-undang ini pun undang-undang Akta Anti Lompat Parti, nama tak cantik kan, kerana dia ada perkataan lompat. Siapa pula yang lompat ini? Lebih baik kita guna konsep kesetiaan politik, yang political loyalty, yang bagi saya merupakan salah satu elemen di dalam politik bermaruah, yang mana kadang-kadang apabila kita mengikat kesetiaan sama ada kepada rakyat ataupun kepada parti, dia adalah sebahagian daripada janji kita. Dan janji ini adalah satu aspek moral yang sangat penting. Cumanya kalau kita nak melihat adakah kesetiaan pada rakyat dan juga parti, dalam hal ini persoalannya sangat subjektif. Sebab kita, bagaimana kita nak menilai persoalan kesetiaan rakyat itu? Memerlukan pilihan raya. Betul. Walaupun mungkin kita boleh katakan menggunakan proses memorandum ataupun recall election. Tetapi recall election itu apa proses dia? Apa mekanisme dia? Tetap perlu kepada usaha untuk mendapatkan suara rakyat. Dan dia perlu melalukan proses yang seumpama dengan pilihan raya juga. Bermakna aspek yang penting di sini kita lihat adalah proses pilihan raya itu. Dan proses pilihan raya yang kita lalui ini, jika sekiranya boleh dipercayai, yakin, bersih dan sebagainya, adalah satu proses yang dapat menyempurnakan konsep kesetiaan parti dan rakyat sekaligus. Dan saya percaya tidak timbul satu konflik pun. Cumanya saya ingin menyentuh satu perkara yang saya nampak kadang-kadang di dalam perbincangan kita soal undang-undang lompat parti ini. Kita sepatutnya merujuk kepada pengalaman-pengalaman negara-negara lain. Kerana kalau kita perhatikan, contohnya di dalam soal menentukan istilah lompat parti itu, sebenarnya negara-negara lain merujuk kepada simbol yang digunakan di dalam pilihan raya. Sebab kedudukan seorang adun ataupun ahli parlimen itu sebagai wakil politik bukan kerana keahlian parti dia, tapi kerana keterlibatan dia di dalam pilihan raya. Itu satu perkara yang penting untuk kita lihat. Itulah kaitannya. Bahkan kalau katakan seseorang itu yang tidak pernah menjadi ahli mana-mana parti sekalipun, dia tetap boleh bertanding atas tiket parti. Jika sekiranya parti itu membenarkan. Dan dalam hal itu, apabila dia dan adakah dia tidak terikat dengan undang-undang anti lompat parti? Kerana dia bukan ahli parti, itu timbul persoalan. Sebab itulah bagi saya, kita rujuk kepada akar dia atau umbi dia, iaitu penggunaan simbol di dalam pilihan raya itu perkara yang penting. Baik, sebab itu sepatutnya saya nak meninjau pula bagaimana undang-undang telah pun diaplikasikan oleh negara-negara lain, yang adakah ianya berjaya untuk mewujudkan kestabilan politik itu, dan kedua dalam konteks yang sama dapat mencapai misi utama kenapa akta itu telah pun dibentuk. Semuanya selepas ini dalam perbincangan analisis. Jangan ke mana-mana. Kembali semula dalam analisis, saya nak terus kepada persoalan ini kepada Dr. Muhammad Fatih. Doktor, kalau lihat kembali berkaitan tentang akta ini bukanlah sesuatu baru di dunia ini. Saya kira sudah ada beberapa negara telah pun melaksanakan yang mempunyai elemen berkaitan tentang cross party ini. Kalau saya lihat kembali di India, kita ada anti-defection law. Di New Zealand, kita ada waka jumping legislation yang akhirnya bercakap juga tentang soal cross party yang dilakukan oleh wakil rakyat. Kalau melihatkan kepada perkara ini, saya nak menilai tentang sejauh mana negara-negara ini berjaya untuk mewujudkan kestabilan politik itu dan juga melaksanakan undang-undang ini sebagaimana objektif asal kewujudan akta tersebut. Okey. Yang pertamanya kalau kita lihat pengalaman di negara-negara, terutamanya negara Commonwealth yang mengamalkan demokrasi berparlimen, modelnya hampir sama dengan kita. Daripada 40 negara Commonwealth itu, 23 mempunyai undang-undang yang anti lompat parti. Dan kebanyakan negara ini meletakkan peraturan itu di dalam perlembagaan itu sendiri. Dan kalau di dalam negara kita ada perkara 48 yang berkaitan dengan hilang kelayakan ahli parlimen. Kalau kita nak masukkan, kita boleh masukkan di situ. Atau boleh juga kita tambahkan 48A khusus untuk lompat parti. Lebih detail lagi boleh diperuntukkan. Dan bila kita pindah yang 48 atau 48A itu, kita tidak perlu pindah perkara 10 kerana dia sudah memadai. Perkara 10 pasal 2C mempunyai peruntukan membenarkan perlembagaan atau undang-undang persekutuan untuk menghadkan kebebasan berpersatuan. Saya percaya itu sudah cukup. Dan dalam hal ini kalau kita perhatikan juga, negara-negara ini menetapkan 3 perkara. Yang pertamanya, tidak lagi menjadi ahli parti.
parti yang saya maksudkan tadi iaitu parti yang digunakan sewaktu pilihan raya, he stood for, yang dia bertanding waktu pilihan raya. Yang keduanya mengisytiharkan keluar daripada parti, dan yang ketiga dipecat daripada parti. Tiga aspek ini Dan kalau kita perhatikan juga keberkesanannya, dalam soal keberkesanan saya rasa bukan satu perkara yang mudah untuk kita mengukur. Kerana undang-undang mungkin mampu mengawal perilaku manusia, tetapi tidak mampu mengubah perilaku manusia, tabiat manusia. Kerana sikap manusia bergantung kepada pribadi masing-masing. Dan tetapi undang-undang tetap perlu, kerana sekurang-kurangnya kita menyediakan garis panduan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan di dalam banyak situasi apabila terdapat peruntukan demikian, ahli-ahli politik tidak lagi mengambil langkah yang terlalu mudah untuk bertukar parti atau lompat parti ini. Dan dari sudut itu saya percaya dia dapat mengukuhkan kestabilan politik negara. Dan kestabilan itu kalau di negara-negara seperti sebut tadi, bertukar-tukar kerajaan itu tidak berlaku lah. Hampir tidak berlaku. Hampir tidak berlaku. Disebabkan tentang pindaan perlembagaan persetujuan mereka yang telah pun letakkan perkara ini telah pun dimasukkan. Tetapi kita jangan risau sebab pertukaran kerajaan boleh berlaku waktu pilihan raya. Bagi pilihan raya, betul. Jadi dalam tempoh itu saja. Baik, saya nak melihat juga dalam konsep draft awal makna lompat parti. Kalau dilihatkan ada 3 cadangan awal dalam draft awal lompat parti, dan antaranya adalah tentang mereka yang telah pun dipecat daripada parti akan hilang kursi yang telah pun ditandinginya. Persoalannya saya nak tunjukkan kepada Profesor Wong, bagaimana pula kita hendak melihat bahawasanya pemecatan dalam parti itu dibuat dengan adil dan tidak berstandarkan kepada survival politik di satu pihak saja. Ya, sememangnya ia mempunyai masalah besar kerana kuasa itu mungkin disalahguna. Tetapi ini adalah masalah yang datang bersama dengan idea undang-undang anti lompatan tradisional. Kerana kalau tanpa memasukkan mereka yang dipecat, maka sesiapa yang ingin mengkhianati partinya boleh terus tinggal dalam parti sampai dipecat, menjadi musuh dalam selimut. Itu menjadi masalah besar. Jadi oleh itu, yang berhormat Ahli Parlimen Pengerang, YB Azalina, dia mencadangkan undang-undang anti lompatan secara pemecatan, recall. Biar saya jelaskan secara ringkas. Cara dilakukan adalah untuk mengutip bagi SPR, kalau mereka yang memenuhi syarat untuk dipecat, maka rakyat akan mulakan petition, kena bayar deposit seperti pilihan raya. Lepas tu, SPR akan meletakkan tempat untuk mengutip tanda tangan sepanjang 21 hari. Dan selepas tu kita lihat sama ada dia sampai ambang atau tidak. Paling tinggi 40%, tetapi seperti yang kata, kalau kadar mengundi di bawah 80%, separuh saja daripada itu. Jadi sebenarnya boleh capai. Jadi apa yang kita nak pilih, nak pertimbangkan sekarang ialah apa perbezaannya. Ada yang rasakan recall ini terlalu mahal. Dan kalau kita bandingkan, sebenarnya kita boleh pecahkan kawasan-kawasan pilihan raya kepada 3 jenis. Yang pertama, pengundi yang menyokong wakil rakyat, bukan parti. Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh. Kalau YB Bong Mokhtar, dia pindah parti dan kita adakan recall election. Bukan petition. PRK. Tak kira guna akhirnya. Kerana undang-undang anti lompatan yang tradisional ataupun recall, kedua-duanya akan adakan PRK. Jadi perbezaannya, kalau kita ada wakil rakyat adalah seperti yang popular seperti Bong Mokhtar di kawasannya. Kalau dia pindah parti, PRK dia tetap menang. Jadi apa yang menjadi yang Akta undang-undang anti lompatan tradisional itu menjadi sebenarnya membazirkan kerana tak ubah apa pun, rakyat yang nak ikut orang tokoh. Sebaliknya, kalau kita lihat seperti selepas Langkah Sheraton, kalau ada PRK berlaku di Ampang, di Gombak dan sebagainya, pasti akan jatuh kerana rakyat masa itu marah. Dan kalau kita adakan recall,
Perbezaannya, step cuma kita tambah satu langkah saja. Dia perlu kutip supaya diadakan PRK. Dan mengapa itu penting? Kerana dia boleh mengelakkan kuasa di tangan parti. Saya faham. Strategi ini adalah bagi memastikan supaya kuasa itu dikembalikan kepada rakyat. Ya. Tapi saya tidak melihat dalam konteks isu kos mata-mata. Saya melihat dalam konteks isu keadilan dan juga ketulusan sistem recall election itu dilakukan. Ya. Bagi mereka parti yang punya ahli ramai, kelebihan kepada parti tersebut untuk mendapatkan lebih banyak jumlah petition yang dilakukan kepada individu yang ingin diturunkan jawatan beliau daripada kursi ahli parlimen tersebut. Maka persoalan ini saya ajukan kepada saudara Jufitri, melihatkan kepada strategi recall election sebagaimana yang telah pun dicadangkan oleh Profesor Wong terhadap ini, adakah ini merupakan strategi yang berkesan, yang sesuai untuk dilaksanakan di negara kita, melihatkan kepada situasi politik rakyat dan juga pemimpin politiknya sendiri? Ya, bagi pandangan saya memang sangat-sangat sesuai. Tetapi saya nak sebutkan sebelum itu bahawa di negara-negara yang matang demokrasinya macam Singapura, United Kingdom yang berada dalam negara-negara Commonwealth, berdaya 24 parti ini tidak berlaku secara berleluasa. Dan kalau ada pun dia kes terpencil dan tidak menjejaskan kestabilan politik, bahkan mudah diatasi dengan perundangan yang sedia ada. Sebab itu bagi saya recall petition adalah salah satu mekanisme yang penting untuk kita mengutip suara rakyat sama ada mereka mahu ataupun tidak mahu mengadakan pilihan raya. Dan sesama juga kerana recall petition ni bagi pandangan kita adalah sebagai memberi mandat semula pada rakyat, kerana kita melihat pemberian mandat kepada rakyat ini merupakan elemen asas dalam sistem demokrasi. Dan dalam masa sama juga kita harus membenarkan tokoh yang melompat itu untuk bertanding semula bagi memastikan sama ada rakyat memilih parti ataupun gabungan ataupun individu. Dan kita melihat pun sebelum ini ada pun tokoh-tokoh yang memang menang kerana of course dia dibelakangi oleh parti, tapi juga atas kekuatan servis khidmat mereka kepada rakyat. Sebagai contoh kita lihat dulu Tan Sri Shahriar Samad apabila beliau keluar daripada parti dan kemudian beliau bertanding di Parlimen Johor Bahru menang kerana kekuatan kredibiliti beliau. Jadi secara ringkasnya saya sebutkan bahawa recall petition bagi pandangan kami sangat penting untuk kita kembalikan mandat rakyat itu untuk membuat keputusan, walaupun kemungkinan melibatkan kos, kemungkinan melibatkan beberapa perkara-perkara yang kita tidak dapat jangkakan. Namun sekurang-kurangnya itu mekanisme yang bagi saya sesuai untuk Malaysia. Baik, dalam perkembangan ini juga saya melihat ada 3 kebimbangan yang dianjurkan oleh Bersih dalam tentang perkara ini. Pertama, tentang pimpin parti mungkin menghapuskan saingan dalaman parti dengan memecatnya daripada parti dan secara berkesan daripada parlimen. Kedua, kebimbangan telah pun diutarakan adalah kuasa ini akan menjadikan ahli parlimen menjadi pengikut buta kepada ketua mereka dan parlimen menjadi pak turut kepada sebarang Perdana Menteri yang mempunyai sokongan majoriti tunggal dalam kerajaan. Dan ketiga kebimbangan adalah tentang sistem parti akan dibekukan dengan mencegah kemunculan parti baru akibat perpecahan politik dalam parti sedia ada. Dalam mengimbangkan ketiga-tiga kebimbangan ini, bagaimana pandangan daripada Dr. Fatty terhadap perkara ini? Ya. Setiap undang-undang itu mesti ada risiko dia, kesan-kesan sampingan. Tetapi bagi saya dalam soal ini kita kena imbangkan. Kerana di dalam sistem pilihan raya kita, konsep yang kita pakai representative demokrasi, maknanya demokrasi berperwakilan. Maksudnya pada asasnya konsep demokrasi yang kita amalkan ini adalah berteraskan kepada individu, kepada calon. Itu sistem yang kita guna pakai. Bahkan parti politik ini sebenarnya datang kemudian selepas sistem pilihan raya itu diperkenalkan. Umpamanya di Amerika Syarikat, George Washington tidak menyertai apa-apa parti politik. Bahkan beliau sendiri menganggap bahawa parti politik ini mendatangkan perpecahan. Dan parti politik timbul kemudian selepas daripada itu. Maksudnya sistem pilihan raya itu diasaskan kepada konsep individu atau calon itu. Apabila kita hendak laksanakan satu proses perubahan, kerana perubahan ini perlu berdasarkan kepada sentimen semasa rakyat yang lebih cenderung kepada sokongan kepada parti, bermakna dia ada kesan sampingan. Seperti yang disebut tadi, soal kita katakan bagaimana seorang ahli parlimen, ahli dalam Dewan Rakyat mengkritik parti sendiri, mungkin menimbulkan kesan implikasi kepada kedudukannya di dalam parlimen. Saya rasa itu memang akan berlaku kesan-kesan demikian. Tetapi bagi saya parti politik itu sendiri mesti membina kredibiliti untuk menjadi parti yang baik, parti yang berwibawa, yang akhirnya dengan wibawa itu rakyat memberikan sokongan kepada parti itu. Dan ke arah itu, parti politik yang berwibawa, kita menuju ke arah tersebut? Apa yang sebenarnya berlaku tadi bila kita bincang pasal ketidakstabilan, kita seharusnya pisahkan
gejala lompat parti dan juga gejala tukar kerajaan. Kerana kalau yang lompat parti itu berlaku tidak secara berluasa atau bukan kerana imbuhan kewangan dan sebagainya, kerajaan sebenarnya tidak tergugat. Apa yang kita perlu adalah biasakan diri dengan gejala parlimen tergantung di mana tak ada satu blok yang mempunyai majoriti muda. Dan apa yang kita lihat sekarang sebenarnya telah berlaku dengan MOU. Kita nampak bahawa parti-parti blok daripada yang lain masih bersaing semasa pilihan raya, tetapi antara pilihan raya mereka boleh bekerjasama. Itu bagi saya adalah ke arah politik yang matang. Baik, selepas ini kita nak merumuskan perbincangan berkaitan tentang isu rang undang-undang anti lompat parti sama ada kematangan demokrasi atau demokrasi terpilih. Semuanya selepas ini dalam analisis. Kembali semula dalam analisis, sudah pun berada di penghujung rancangan. Di penghujung ini, kepada ketiga-tiganya, kalau saya melihat kembali kenyataan ataupun prinsip yang dibawa oleh semua parti politik, mereka mahu rang undang-undang ini diwujudkan tentang anti lompat parti. Maka dalam konteks ini, kita mahu melihat rumusannya sama ada rang undang-undang anti lompat parti ini menunjukkan satu bentuk kematangan demokrasi ataupun demokrasi terpilih, dan pada pandangan anda sendiri, bilakah waktu sesuai untuk kita meluluskan undang-undang ini? Saya mulakan dahulu dengan Dr. Muhammad Fatih. Ya. Sepatutnya segera sebelum Julai, kerana itu tercatat dalam MOU. Cumanya saya melihat bahawa undang-undang ini satu undang-undang yang penting. Tetapi perbincangan kita sebenarnya juga berkait rapat dengan parti politik itu sendiri, dan negara kita sepatutnya mempunyai satu undang-undang khusus untuk parti politik. Peranan parti politik ini sangat penting, tetapi realitinya undang-undang kita perlembagaan tidak menyebut secara jelas tentang keberadaan parti politik. Bahkan parti politik sekarang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan, dikawal di bawah pendaftar pertubuhan, tidak di bawah SPR atau badan yang lebih sesuai dengan pentadbiran politik. Jadi kalau boleh selepas daripada ini, langkah yang perlu digerakkan ialah meletakkan parti politik ini di bawah satu sistem yang lebih tersusun, ada akta yang khusus di bawah institusi seperti SPR yang mengawal secara langsung parti politik, supaya ia dapat diselaraskan dengan peraturan-peraturan seperti inilah, termasuk juga akta yang peraturan yang hendak dilaksanakan berkaitan dengan anti lompat parti ini. Baik, bagaimana Profesor Wong? Pada Isnin yang lepas, kita ada 59 orang ahli parlimen membincangkan hampir 8 jam tentang isu ini. Banyak aspek telah pun dikupas tetapi belum diteliti. Seperti hari ini, wacana kita tak mungkin dapat mencapai penyelesaian. Jadi saya rasa apa yang paling penting adalah jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang telah dibentuk harus menjemput semua lapisan masyarakat yang berminat untuk mengemukakan cadangan mereka dan menjadikan dirinya sebagai satu wacana untuk kita telitikan apa yang perlu dimasukkan dalam mekanisme anti lompatan itu dan apakah mekanisme yang perlu diambil. Jadi dengan itu kita baru dapat menyelesaikan masalah ini. Dengan kari sedapnya capati. Dengan lalapan enaknya keli. Mandat rakyat harus dihormati. Amanah jangan dijual beli. Amanah jangan dijual beli. Bagaimana pula dengan pandangan Saudara Jufitri merangkumi perbincangan kita? Bagus. Yes, bagaimana diungkapkan oleh Prof. Wong sebentar tadi bahawa perlu untuk jawatan kuasa pilihan khas untuk memberikan konsultasi awam kepada sama ada parti politik, organisasi masyarakat madani, ahli akademik, pemimpin-pemimpin beliau untuk memberikan pandangan mereka dari masa ke semasa, dan kita mengharapkan jawatan kuasa pilihan khas juga memuat naikkan dapatan-dapatan terkini draft akta ini supaya boleh diberikan respon mungkin melalui laman sesawang parlimen dan sebagainya. Dan kesimpulannya, kita mengharapkan akta ini perlu disegerakan supaya mengembalikan keyakinan terutamanya generasi muda dan juga rakyat Malaysia untuk kembali berpartisipasi secara aktif dalam ruang demokrasi negara. Justru kita boleh mewujudkan satu kestabilan dan memacu negara Malaysia yang kita lihat jauh ketinggalan ke belakang. Terima kasih.
Baik, ini satu perbincangan cukup inklusif dalam kita berbincang soal rang undang-undang anti lompat parti, kematangan demokrasi atau demokrasi terpilih. Terima kasih kepada ketiga panel iaitu Profesor Wong Chin Huat, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof, juga secara dalam talian iaitu saudara Fitri Johar. Baiklah saudara, kita seringkali menganggap bahawasanya undang-undanglah yang akan menyelesaikan segala hal. Namun hakikatnya agak mustahil untuk membina sebuah buku undang-undang yang sempurna dan menyeluruh. Meskipun pelbagai gabungan teori undang-undang dibentuk seperti natural law, historical jurisprudence, utilitarian dan juga positivism, namun undang-undang perlu hadir dan diterima daripada jiwa yang besar. Politik pula adalah seni yang sukar ditafsir dan diramal. Paginya panas, petang hujan dan malam mungkin ribut. Namun, dalam apa jua keadaan sekalipun, bagi pemain politik, beringatlah setiap hari ada perut yang menanti untuk diisi kerana kelaparan. Ada mata yang mungkin mahu nyenyak tidur tanpa lagi berbubungkan langit malam. Saya Dina Syar Salim untuk Pira Analisis minggu ini. Selamat petang Malaysia.